La ilaha illallah, maka ketahuilah, maknanya alima ya'lamu, i'lam fa'lam ay'rif. Itu dikata ma'rifat, kenal olehmu, yakin olehmu, annahu sesungguhnya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar itu malaikat hanya Allah. Dan Allah itu juga dia menyatakan alhamdulillah rabbil alamin, Tuhan yang menciptakan segala alam. Semua alam, sekalian alam ialah yang menciptakan Rabb. Arti mencipta dengan bahasa tempatan menjadi, mengadakan. Apabila sebut kalimah menjadi, mengada, mencipta, kita erti bahawa semua yang kena jadi itu daripada tak ada kepada ada, daripada tiada kepada ada. Nah, kemudian itulah ulama memberi taklif pula alam. Apa alam? Ma siwallah, secara ringkas barang yang selain daripada Allah semua panggil alam. Dihurai pula kana kimah ai kullu mawjudin, setiap yang ada selain daripada Allah zat dan sifatnya. Setiap barang yang ada selain daripada Allah itu dipanggil alam. Kemudian Allah Rabb. Apa Rabb? Tuhan yang mencipta, yang menjadi, yang mengadakan, yang memiliki. Kita faham dulu, biar pandai kenal dulu. Tak kenal itulah keliru. Nah, Tuhan yang mencipta akan segala alam. Kemudian alam ini dipanggil makhluk yang kena jadi, ataupun kejadian, ataupun ciptaan. Semua alam ciptaan Allah. Tilik kepada tilik kepada ciptaan, kejadian, maka itu panggil makhluk. Tilik pada kata dia segala ciptaan itu ada tanda yang menunjuk atas ada tuannya. Tilik ke situ panggil alam. Kemudian alam tadi, makhluk tadi, semuanya apabila kata kena cipta, kena jadi, kita faham bahawa dulunya tak ada. Tilik pada situ panggil hadis, yang baru. Itu beberapa lafaz yang muradik, beberapa perkataan yang berlainan dari segi sebut, tetapi bersewaktu dari segi perkara. Alam juga dipanggil makhluk, alam juga dipanggil hadis, kerana semuanya itu ialah sifat baginya. Cuma ia panggil lain iktibar. Kita iktibarkan macam kita contoh ke diri kita masing-masing, boleh panggil alam. Diri kita juga panggilkan makhluk. Diri kita ini juga panggil hadis. Bila arti hadis yang baru. Apa yang baru? Yang adanya dahulu tiada. Tilik situ panggil baru. Kemudian kita ini dahulunya tiada, kemudian ada. Adakah ada kita ini sendiri? Tidak. Ada kita ini kena jadi. Tilik ke situ kita ini panggil makhluk. Di diri kita ini ada tanda yang menunjuk atas ada Tuhan. Tilik situ panggil alam. Kemudian apabila kita faham satu-satu makna, kembali kepada kita selalu baca alhamdulillah, puji-puji itu hanya bagi Allah. Allah menyatakan siapa Allah? Rabbil alamin. Dia kenal nama dia dulu. Segala puji itu hanya bagi Allah.
Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan yang menciptakan semua alam. Baik. Apabila kita faham dalam takrif alam tadi, kita main misal contoh selain pada kita. Langit, bumi, semua arah kursi, panggil alam tidak? Ini yang kita faham dah takrif tadi. Segala langit, bumi, arah kursi, syurga, neraka, dunia, akhirat, panggil alam ke tak? Jawab. Dia punya suara, hanggut saja dia tak jadi, dia tak bunyi. Boleh tak panggil alam? Alam ke tidak? Alam. Bila alam maksud adalah Rabbil alamin. Bila panggil alam, baru ke sedia? Baru. Takrif tadi. Baru hadis alam. Lagi pulaknya semua tadi langit, bumi, arah, kursi, apa yang kata adakah jadi sendiri ataupun kena jadi? Kena jadi. Maka semua makhluk. Bila kata makhluk kena jadi, nak tahulah siapa yang menjadikan? Jawabnya Allah. Itu kita dah baca Fatihah, Alhamdulillah Rabbil alamin. Apabila ia tu Tuhan yang menjadi, kita kena jadi. Dia menyata lagi, dia yang menjadi itu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang pun, suatu pun yang sama, yang menyerupai akannya, akan Allah. Klik pada qul huwallahu ahad, walam yakul lahu ailillah kufuwan. Ini walam yakun ahadun kufuwan lahu. Tidak ada seorang pun, tidak ada suatu pun yang serupa bagi Allah. Baik. Itulah ulama ibarat. Selepas pada kita ngaji tentang wujudnya Allah, adanya Allah, tak cukup dengan semata adanya Allah, ialah sedianya Allah. Itu panggil qidam. Kemudian kekalnya Allah. Kemudian mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahannya Allah bagi sekalian baharu. Apa makna bersalahan? Ai adamu mumasalatihi lil hawadith, tiada seumpama Allah bagi segala yang baru. Tiada seumpama ataupun tiada serupanya Allah bagi segala yang baru. Baik. Apabila kata tiada serupa, mesti kita bila sebut kalimah serupa, dia kena ada kaedah. Ada kaedah. Orang mengaji kaedah dia panggil wajah syabah ataupun jami' dia panggil. Bila sebut serupa yang ini dengan yang itu, kalau sekadar royak serupa saja tak habis lagi kaedah. Kena tanya serupa pada apa? Bila kita bandingkan seorang manusia itu seperti harimau, disoal seperti pada apa? Cuba jawab. Biasa orang dok bandingkan manusia dengan harimau ni, segi mana kita dok banding? Si Khaliq itu seperti harimau. Seperti pada apa? Pada pada makan. Oh, tak nanti banding harimau kalau makan. Ya, sifat apa tempat nak kita nak banding dengan harimau? Tak nyata kerana terlalu ramah, tak nyata. Kan. Kalau Arab dia panggil fi syaja'ah. Syaja'ah ni kita arti apa Melayu? Berani. Patut ada juga logat ganah. Satu logat lagi baikeng. Sini cakap tak baikeng? Tak cakap tak cakap. Orang petani panggil cakap baikeng. Bila seorang itu sifat dia tu baikeng, nak ambil dekat dengan baikeng ni apa? Dia ganah ni lain, kita cakap kat ganah. Ganah ni bahasa mengarut. Biasa nak ikut joli itu panggil ganas. Di sini bukan masalah joli, nak kau sifat dia, sifat berani dia tu. Bukan setiap berani tu ganah.
Beken dia, bukan semua beken itu ganah. Tempat nak situ. Jadi ala kulli hal, bila kita sebut perkataan si Khalid itu seperti harimau, orang panggil tak cukup lagi rukun nak tasbih, dia kena 4. Bila tak cukup rukun, dia panggil tak habis lagi. Supaya kita mengaji bab wuduk, rukun dia 6, tinggal 1 tak sah. Begitu juga bab tasbih, tak cukup 1 tak sah, dia kena sebut habis. Lepas tu kalau cabut juga, dia ada kerana lain, balarah masa mari. Asal rukun dia 4. Musyabbah bih, ada tasbih dan wajah syabah dia panggil. Kalau kita cakap penuh, Zaid itu kita nama seorang kan, si Zaid ataupun si Umar. Si Umar itu seperti lembu. Pada apa galik ke depan dengan lembu? Tahlil pula. Bodoh. Orang Arab selalu dikata bagar. Bila kata orang bodoh dia kata bagar. Kita kata hema. Jadi tepat nak cukup syarat dia. Si Umar seperti lembu. Itu baru 3. Si Umar panggil musyabbah dalam mengaji ilmu bayan. Seperti panggil adat tasbih. Ataupun tukar kata seumpama pun, ialah Zaid itu seperti lembu. Si Umar seperti lembu. Si Umar panggil musyabbah. Seperti panggil adat tasbih. Seperti lembu, lembu panggil musyabbah bih. Seperti pada apa? Pada bodoh. Itu panggil wajah syabah. Demikianlah hak misal tadi, si Khalid seperti harimau, seperti pada berani. Beken kata-kata ni, ganas kata gila. Naknya wajah syabah, tu rukun dia. Apabila kita banding isbat pada serupa, begitu juga bila kita nafi pun dia kena nafi pada wajah syabah dia. Apabila kata, bila soal Allah, yang nama Allah, Tuhan yang nama Allah tadi, kita yakin ia adalah ada, kan? Wujud bagi. Kemudian bila ditanya, Allah itu serupa ke tidak bagi segalanya baharu? Jawabnya tak serupa. Itu dalam kitab panggil bersalahan Allah Ta'ala bagi sekalian baharu. Terjemah daripada Arab, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Ibarat ulama ambil daripada makna laisa kamithlihi syai'un. Bersalahan Allah bagi sekalian baharu. Sekalian baharu, sekalian makhluk, sekalian alam. Itu maksud semua tu. Allah tidak seperti. Baik. Bila kata tidak seperti, dia ada macam balik isbat lah. Kalau kata seperti, pada apa? Kalau kata tidak seperti, pada apa? Tengok. Allah sebut laisa kamitslihi syai'un. Tidaklah Allah itu seumpamanya, tidak ada seumpama Allah syai'un, suatu pun. Bila pun tu panggil, orang panggil ngaji dalam kaedah, dia panggil isim nakirah, syai'un. Allah tidak kata asy-syai'u. Tu dari segi bahasa uslub tu, sebut alif lam dengan tak sebut alif lam dia lain beza. Laisa kamitslihi syai'un, tak ada asy-syai'u, syai'un. Maka orang mengaji kaedah dia panggil isim nakirah. Kalau sebut asy-syai'u, tengok pula terkadang dia panggil zaidah alif. Tu macam-macam pula kaedah dia. Nak sini dulu. Syai'un dia panggil isim nakirah. Bila isim nakirah ni menunjuk tak umum. Bila jatuh di halaman nafi, dia kata tidak. Tidak ada seperti Allah suatu jua pun. Melayu kita buatnya pun. Bermaknanya Allah itu tidak serupa dengan segala makhluk walau pada satu wajah pun. Sebab tu ulama kata bersalahan Allah bagi sekalian baharu, sekalian makhluk, bersalahan pada zatnya. Zat Allah tak seperti zat makhluk. Dan pada sifatnya tak serupa sifat Allah dengan sifat segala makhluk. Dan pada segala perbuatannya, perbuatan Allah tidak seperti perbuatan makhluk. Itu mana? Walau pada satu wajah pun tidak seperti.
Sudah pada itu ayat Allah menyatakan dalam Qul-hu kita dah baca semua. Nah, bila mengaji kaedah begitu raya, mari kita mengerti tentang apabila Allah tidak seperti yang makhluk, wajib kita kena kenal makhluk. Sebab tu datang pada hadis tafakkaru fil khalqi. Bersungguh-sungguh kamu fikir tentang makhluk. Khalqi ni mana makhluk. Wala tafakkaru fil khaliqi. Jangan kamu berfikir pada Khalik. Jangan kita fikir Khalik, kena fikir makhluk. Bila kenal makhluk, lazim kenal Khalik. Itulah ulama wa ibarat, siapa kenal Tuhan, kenal siapa kenal diri, kenal Tuhannya. Itu dia mengenal isyarat tu. Kita kena kenal makhluk. Mana tempat kita kena perhati dan fikir tentang makhluk? Yang kena jadi ini makhluk panggil, yang kena jadi, yang kena cipta ini, maksud adalah yang ada bertempat, kan? Makhluk maksud adalah kata yang ada bertempat, tu makhluk. Maka dua kita reti, yang ada bertempat, ada kala bawa diri sendiri, tu dia panggil jirim, zat yang berjirim panggil. Ada satu lagi yang ada bertempat tapi secara menumpang ada di yang lain, itu dia panggil arah. Dipanggil arah, tu makhluk. Kita kena kenal makhluk. Sebab dalam hadis tu kita fikir makhluk, dan Allah pun puji kita fikir tentang makhluk. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka selalu berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Jadi apabila sebut perkataan makhluk, kejadian tak sunyi pada tu. Sama ada nak tubik nama panggil langit ke, arah ke, kursi ke, manusia ke, jin ke, malaikat ke, binatang ke, jamadat, segala tanah, kayu, batu, semua makhluk berkata. Maksudnya satu perkataan makhluk. Yang dia panggil jenis dia, ini jenis jin. Satu bahagian makhluk Allah jenis hatu. Satu bahagian makhluk Allah jenis manusia kita. Satu bahagian makhluk Allah jenis malaikat. Atau mempunyai roh, mempunyai nyawa. Satu bahagian, satu jenis laginya hak dia tidak berakal, panggil binatang. Hayawan, pak jenis panggil hayawan. Mukabil dia panggil jamad. Jamadat. Apa jamadat? Ma laysa fihi roh. Makhluk ya bahasa tidak mempunyai nyawa. Termasuk kayu, batu, jenis kayu ke, jenis batu ke, jenis tanah ke, semua makhluk. Sama adanya makhluk sebelah bawah panggil alamil sufli, bumi, ataupun dia panggil sebelah atas alamil ulwi, dia panggil sebelah atas, langit, matahari, bulan, bintang. Tak kira sama sebelah atas, sebelah bawah, semua maksud mana? Makhluk, alam, kan? Maka semua bila kita perhati di makhluk, tak sunyi daripada yang ada bertempat. Itu makhluk. Bila yang bertempat bagi dua, ada bahasa bawa diri, ada bahasa menumpang. Kita contoh. Kita contoh di diri kita sendiri. Diri kita panggil makhluk yang berjirim, panggil jirim diri kita ini. Maka di diri kita ni ada apa? Hak lain pada diri kita ni ada apa? Di kita ini. Kalau tilik pada warna, warna apa ada di kita? Putih ada, hitam ada. Nah, kita yang sudah berubah putih janggut. Yang belum berubah hitam, janggut hitam, rambut hitam, tu warna. Maka warna tu yang ada, yang bertempat. Rambut di mana dia di situ. Tetapi warna menupang jirim. Maka diri rambut, diri zat di badan kita ni panggil jirim. Warna-warna kita ni panggil arah. Tak sunyi pada tu. Sebut kata makhluk tak sunyi pada tu. Sifat lain lagi masuk mari. Tak sunyi pada bila kata makhluk yang ada bertempat. Hak dengan bawa diri sendiri panggil jirim, hak yang menupang panggil arah. Sebab tu ulama ta'rif ma tahayyaza bi nafsihi panggil jirim, ma tahayyaza bi ghairihi panggil arah.
Tak sunyi pada tu. Cuba cari satu benda makhluk yang tak dikatakan jirim Arab. Tak ada. Fikir apabila kita kenal makhluk, kenal Tuhan. Tuhan kata, ia tidak seumpama, tidak ada seumpama Allah suatu pun. Dengan makna, apabila kita ini berjirim, bila kata Allah tak serupa dengan makhluk, makhluk ini berjirim. Allah nak katakan, Allah tak serupa dengan makhluk pada jirim. Bermakna Allah tak berjirim. Jadi baik saja. Bila lagi selagi makhluk tu ia bertepat dengan jalan menupang, panggil arak. Maka Allah tu bukan arak, bukan jirim, ataupun tak berjirim, tak arak. Abang tu kena dulu apa arak apa jirim. Tepat naknya bila kita kenal arak, kenal jirim, Allah tak serupa bagi segala makhluk. Makhluk tak sunyi pada arak dan jirim. Allah tak serupa dengan makhluk, arti Allah tak berjirim, tak arak. Di situ. Lepas tu tambah. Kalau rumah dia panggil tambah serambi. Sini panggil tak serambi? Masalah kita buat dulu rumah ibu, panggil rumah ibu kan. Panggil rumah ibu, kembali kita buka lagi. Buka lagi kiri, kanan, belakang, depan ke. Ada bahagian depan, panggil serambi. Orang petani panggil. Sama nah? Serambi. Maka bila nak buka serambi, dia ikut ibu tu. Macam mana? Apabila makhluk ni tak sunyi daripada jirim dan arak, terbitlah. Dia panggil lawazin dia. Bila berjirim, lawazin dia bertempat. Bila jirim, lazim dia bertempat. Bertempat, berjihad. Bila satu, terbit bertempat. Bila berbilang, berjihad. Yang ni jihad atas pada yang ni jihad bawah pada yang ni. Dia panggil bertempat, berjihad, lazim bagi jirim dan arak. Apabila kita kata Allah itu tak seperti segala yang baharu, tak seperti segala makhluk, bermakna Allah tak jirim, tak arak. Bila tak jirim, tak arak, tak bertempat, tak jihad. Dia tarik ke dia. Nampak tu kena faham satu-satu. Ni kita tak faham satu-satu. Iktikad Tuhan ada, kerana kita tepat. Pasal kita tak faham lagi. Apalagi dibuat keliru. Dia buat keliru. Sehingga dikata dengan bentuk tak makbul, tak terima yang ada tak tepat. Hanya buat kata itu. Ini tepat keliru ni. Walau kita kena yang maujud, perkataan maujud arti yang ada. Yang ada tu umum. Kalau yang mengaji apakah beza antara maujud dengan makhluk? Cuba jawab. Apakah farak antara maujud dan makhluk? Terjemah maujud arti yang ada. Terjemahnya maujud arti yang ada. Dia pengen cakap, orang mengaji kalimah kata bercakap isim maf'ul, makna isim fa'il. Sebab tak terjemah yang diadakan, maujud yang ada. Makhluk yang kena jadi. Bila soal, apakah farak antara maujud dan makhluk? Apakah farak antara yang ada dan yang kena jadi? Kita nak jawab macam mana? Tolong jawablah. Itu kan? Tolong jawablah. Ini buat rupa soal supaya nak tahqiq. Nabi SAW dia nak royak satu-satu. Dia tahu dah sahabat dia tak tahu, kadang-kadang dia tanya, tahukah ada? Atadri, atadru? Ada dia tanya. Adakah tahu kamu? Sahabat mengaku Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah tahu. Dia ceritakan. Dia nak cerita tapi dia buat soal dulu. Sebab apa? Supaya litawaqu' dia panggil. Litahaqquqil wuqu' ataupun dia panggil kata awqa'un naf, supaya lebih menyekik. Baik. Apakah farak ataupun beza antara perkataan maujud artinya yang ada dan perkataan makhluk artinya yang kena jadi ataupun yang kena cipta ataupun ciptaan? Apakah farak? Jawabnya umum khusus mutlak namanya. Dalam istilah pengajian dia panggil umum khusus mutlak. Apa umum khusus mutlak? Perkataan maujud yang umum, perkataan makhluk khusus. Bila umum khusus mutlak, boleh kita buat kaedah. Tiap-tiap makhluk
ialah maujud. Tiap-tiap makhluk ialah maujud. Tiap-tiap yang kena jadi, yang ada dengan jalan kena jadi, semua tu panggil maujud. Bila kita balik semula, bukan semua maujud itu makhluk. Sebab Allah panggil maujud tak? Kalau tanya, Allah artinya yang ada. Maujud tak? Allah takkan maujud? Ya maujud. Sebab apa? Arti maujud yang ada. Kita mengaku Allah ada kan? Allah maujud yang ada. Boleh tak panggil Allah tu makhluk? Satu kata antara perkataan maujud dengan makhluk tu dipanggil umum khusus. Mana umum? Perkataan maujud lebih umum daripada makhluk. Kalau kita buat kaedah macam ni, tiap-tiap makhluk mesti bertempat. Itu betul. Semua makhluk mesti bertempat. Itu betul. Tapi kalau kata semua maujud mesti bertempat, itu tak betul. Qadiyah fasidah dia panggil. Mengaji mantik, qadiyah fasidah. Bila qadiyah fasidah tu bit natijah fasidah. Bila susun dia panggil mengaji mantik, Allahu maujud, mubtada khabar. Dia panggil maudhu', qadiyah surah. Allah maujud yang ada. Ambil qadiyah kubra, wa kullu maujudin mutahayyizun. Allah yang ada. Semua yang ada bertempat. Tu bit natijah Allah yang bertempat. Dia panggil qadiyah rusak. Salah. Ada pun kalau kata langit makhluk, bumi makhluk, semua makhluk yang bertempat. Tak apa? Semua makhluk yang bertempat. Apa dia kata? Semua yang makhluk, semua tu bertempat. Kalau kata semua yang ada bertempat, itu salah. Sebab termasuk Allah dalam tu. Dia kena tahu satu-satu tu. Sebab tu istilah yang dia jaga ulama tu. Tiap-tiap ilmu ulama mai jaga betul kaedah. Supaya juga dalam ilmu kita mengaji cara nak baca Quran, ulama buat kaedah. Kita nak kenal kalimah-kalimah, ulama sarah buat kaedah. Ini maksud bab fa'ala yaqulu sulasim jarak 6 bab. Lepas tu bab ifa'a bab tabi'in, ulama sarah buat kalimah. Bila kita baca begini panggilnya apa? Baca begitu panggilnya apa? Itu dia. Begitu juga bila kita menjadi tajwid. Ini yang ulama buat kaedah. Tiap mim yang mati temu dengan ba panggil apa? Cuba ingat tajwid kaedahnya. Setiap mim yang mati temu dengan ba panggil apa? Panggil mim mati temu dengan ba. Ikhfa syafawi. Panggil ikhfa syafawi. Tapi kalau nun mati bertemu dengan ba, panggil iklab. Itu pandai. Sebab kita mengaji. Mengaji lama, bukan mengaji mata. Bukan mengaji sedikit, mengaji makan masa lama. Hak yang mengajar kita apa dia mahir tajwid. Kita mengaji di guru yang mahir tajwid sampai kita akan mengaji pun faham. Bila sebut ikhfa kita faham selalu. Ikut nak tukar panggil mana dulu. Nak panggil sebut nama dulu. Hukum mim terbahagi pada 3. Tengok kita faham. Gambar selalu dah. Pasal kita mengaji tajwid. Bersungguh kita mengaji. Apabila kata hukum 5 kait dengan nun dan tanwin kan. Bila sebut dulu ikhfa. Bila itlaq ikhfa kita tahu juga kata hukum nun hati. Cuma dengan salah satu daripada 15 huruf kan. Tapi kalau kita murak macam mim mati temu dengan ba, kita tak kata ikhfa saja. Kena kait ikhfa syafawi. Sebab apa mai sifat syafawi? Nak beza dengan ikhfa hakiki. Bila itlaq ikhfa, itlaq kena kait ikhfa hakiki yang nun mati temu dengan salah satu daripada 15. Tapi bila kata ikhfa syafawi, beza daripada ikhfa hakiki. Begitu kita mengaji istilah usuluddin. Kena kena jirim, kena araq. Ni bila sebut jirim araq falsafah. Ni nak sekat supaya takut erti ke maknya. Benar tu kan? Hanya buah tu kita pun terhundur selalu. Bid'ah. Bid'ah. Yang ni tak ada bid'ah. Ikhfa ni habis jar kat ikhfa. Tiap-tiap nun yang mati temu salah satu huruf 15 ikhfa.
Tiap-tiap nu mati tu mengapa dal apa ni alam darah panggil idgham bila gunnah. Ini siapa aja macam ni? Takkan ulama. Ini semua bid'ah. Kita tak berasa bid'ah sawa kita minat ngaji yang tu. Apabila bercakap dalam ni bid'ah. Bid'ah. Ni pengen kata suatu perkara yang mengelirukan orang panggil. Walhas tiap ilmu dia ada nama yang dia ajar. Maka ulama mari letak nama ini, panggil ni tarikhnya begini. Tengok tanya tajwid, oi mahal benar. Tanya tajwid mahal. Tak itu ke?